Tan Sri Muhyiddin Yassin benar-benar ada sedikit pun rasa timbang rasa terhadap rakyat, permasalahan rakyat, penderitaan rakyat, kesempitan hidup rakyat, dan memandangkan beberapa perkara yang sedang terjadi pada ketika ini, saya rasa Muhyiddin pun tahu Tan Sri Muhyiddin seeloknya berundur daripada jawatan Perdana Menteri dengan kadar segera. Dan dalam 20 minit selepas live ni saya akan letak link kepada artikel ini. Artikel yang meminta Tan Sri Muhyiddin berundur dengan kadar segera. Okey. Di dalam link itu anda akan melihat hujah-hujah saya termasuk bahagian-bahagian atau perkara-perkara dalam Perlembagaan Persekutuan yang terbabit. Jadi sekiranya benar Tan Sri Muhyiddin Yassin ni seorang Perdana Menteri yang prihatin, berundur dengan kadar segera. Saya di sini ingin memberitahu bahawa entah kali keberapa Muhyiddin sah hilang majoriti. Muhyiddin tak ada kepercayaan dan sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sokongan itu adalah milik gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan seorang tokoh politik negara. Saya dengan ini juga mengesyorkan, mencadangkan, menyokong agar tertubuhnya satu kerajaan dengan gandingan, melibatkan gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh Hamzah. Saya ulang, saya mengesyorkan, mencadangkan dan menyokong sekiranya terbentuk satu kerajaan gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh Hamzah. Okey. Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan Tengku Razaleigh Hamzah. Baru-baru ni Tengku Razaleigh Hamzah telah mengutus satu surat kepada, tak silap saya, yang di-Pertua Dewan Rakyat ataupun speaker lah, tak silap saya lah. Dan dia memberikan hujah-hujah yang amat terperinci, yang amat sahih betul berkenaan dengan sebab seharusnya dalam situasi politik sekarang Tan Sri Muhyiddin Yassin harus memberi keutamaan atau some degree of importance kepada usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri yang dibentangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad atau diberikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada mantan speaker Dewan Rakyat untuk diusulkan. Tetapi kerajaan Muhyiddin menggunakan alasan, sebab Razaleigh dapat jawapan, menggunakan alasan perkara-perkara yang berkaitan dengan kerajaan perlu didahulukan dan itu adalah perkara biasa, betul. Tetapi di dalam lanskap politik sekarang ada satu presiden khas, iaitu kes khas di mana kerajaan amat rapuh, tidak stabil. Jadi seharusnya kita tidak boleh guna alasan kelaziman. Sekarang nasihat saya kepada Muhyiddin, nasi sudah jadi bubur. Tan Sri tidak memiliki sokongan majoriti. Rakyat dah meluat, saya ulang rakyat dah meluat dengan pentadbiran Muhyiddin. Dan bila saya sebut pentadbiran Muhyiddin, maksud saya adalah pentadbiran Muhyiddin melibatkan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional atau kepimpinan utama Barisan Nasional lah ini. Dan kepimpinan utama Barisan Nasional melibatkan Zahid, melibatkan Najib sebagai penasihat umum, melibatkan Boh Muktab, kepimpinan utama. Okey. Ini adalah kegagalan bersama mereka. Di dalam 7 bulan pentadbiran Muhyiddin bertapak di Putrajaya, banyak kepincangan dalam pentadbiran, banyak terpesong dari segi, kalau nak lihat Islamik, dari segi pelbagai segi dah terpesong. Kerajaan ini adalah kerajaan petik dalil, kerajaan kuku besi dan kerajaan wang kuasa dan kedudukan. Muhyiddin telah mempamerkan dengan jelas bahawa dia adalah Perdana Menteri yang memberi keutamaan untuk mengayakan menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri dan ahli-ahli parlimen pro kerajaan dengan pengagihan jawatan dalam kadar yang tidak pernah dilihat sepertinya sebelum ini untuk cuba mengekalkan kuasa dia kerana majoriti terlalu tipis dan dia terpaksa tunduk kepada semua ahli parlimen dan banyak kehendak yang merepek semata-mata sebab nak cengkam kuasa tu dalam pada rakyat sedang hidup sengsara, merana
ada yang banyak yang terhimpit, bisnes-bisnes bankrupt disebabkan wabak COVID. Ya, dana rakyat, dana negara yang harus digunakan untuk membantu ni digunakan untuk mengayakan ahli-ahli parlimen. Dan dalam pada Muhyiddin mengadakan banyak sidang virtual ya, online dengan pihak-pihak antarabangsa, dia tidak pada masa itu ingin membuat sidang parlimen, walhal pada masa itu memang amat penting untuk menggubal undang-undang untuk melindungi bisnes-bisnes tertentu yang terjejas disebabkan COVID. Muhyiddin takut berbuat demikian sebab dia nak mengekalkan kuasa dia. Rakyat dia tak kisah, dia nak kekalkan kuasa dia. Jadi kalau diadakan sidang parlimen pada ketika itu, mungkin akan ada usul tidak percaya dan sebagainya, ataupun rang undang-undang itu tidak akan diluluskan sebab dia belum habis agih jawatan. Jadi tidak pernah dilihat sepertinya sebelum ini perkara ini berlaku. Dan menteri-menteri bermaharaja lela, ahli-ahli parlimen bermaharaja lela boleh langgar peruntukan perlembagaan persekutuan dari pelbagai aspek, termasuk menghina kaum lain, menghina agama lain, lepas tu langgar SOP dan sebagainya. Banyak kepincangan, banyak perkara yang menunjukkan, yang boleh dirumuskan sebagai tindakan bermaharaja lela oleh menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri atau ahli-ahli parlimen. Okey, di mana mereka tidak akan dihukum. Yang dihukum adalah rakyat, dan saya boleh terus mengatakan benda ni dan rakyat terus dihukum atas kesalahan-kesalahan pelbagai yang kecil. Ya, sebab politik yang diamalkan oleh Muhyiddin adalah politik dua darjat. Okey, mereka adalah lebih atas daripada perlembagaan persekutuan. Mereka teramat berkuasa ya. Nah, ini secara tidak langsung adalah satu penghinaan kepada raja berperlembagaan dan perlembagaan persekutuan, dan menunjukkan bahawa bukan hanya Muhyiddin ni kuku besi, dia adalah zalim, pembuli rakyat dan menghukum rakyat. Dan saya tak gentar untuk mengatakan benda ini. Okey, rakyat dah meluat, benda ni boleh dilihat di mana-mana. Kalau kita bertanya di luar, pergilah selatan ke utara ke apa, semua nak kerajaan diubah. Jadi sebentar lagi saya akan letak link kepada dua artikel. Satu artikel adalah apa yang saya tengah ceritakan sekarang. Satu lagi adalah satu artikel yang teknikal sikit tetapi memperincikan dengan jelas dengan peruntukan-peruntukan pelbagai satu cadangan bagaimana yang di-Pertuan Agong mungkin boleh menjurus ke arah pembentukan sebuah kerajaan sementara atau caretaker. Dan dengan meluluskan ordinan-ordinan tertentu, kerajaan caretaker ni boleh bertahan sehingga PRU 15, di mana ia melibatkan pengisytiharan darurat. Jadi anda tolong baca, dia dalam bahasa Melayu. Jadi dua artikel. Satu adalah apa yang saya cerita hari ini, satu adalah cadangan agar diisytiharkan darurat dan Tun Dr. Mahathir Mohamad dikembalikan. Sebab kerajaan ini gagal, dan saya isytiharkan pendapat saya ya, dan saya rasa pendapat ramai orang juga, ini adalah pentadbiran terburuk dalam sejarah tanah air dan ancaman kepada agama, bangsa dan negara ya. Agama saya selitkan sebab ada berlaku petik dalil, ada berlaku putar belik agama ya untuk halalkan kesalahan seorang menteri, dan juga bukan hanya setakat itu, berlaku juga ancaman kepada keselamatan rakyat. Memang syarat-syarat dia cukup untuk darurat, tapi ini satu cadangan dan saya sebut macam mana benda ni boleh dilangsungkan. Apapun, walaupun di dalam perlembagaan tidak disebut di mana-mana yang di-Pertuan Agong boleh arahkan Muhyiddin untuk letak jawatan, tetapi kalau yang di-Pertuan Agong sekadar menyebut sahaja Muhyiddin ni perlu letak jawatan atau dinasihatkan letak jawatan, kalau dia tak buat, malu. Okey, malu. Memang benda ni tak akan diterima lah majoriti rakyat. Saya ulang ya saudara-saudari, Muhyiddin tidak ada majoriti. Okey, Muhyiddin tidak ada majoriti, kerajaan dia tidak stabil. Baik. Pencerita UMNO ni, UMNO baru ni nak kata dia nak timbang semula Anwar Musa ya, nak timbang semula sokongan UMNO kepada Perikatan Nasional ataupun kerajaan dan sebagainya. Saya nak banyak kali dah tegur Anwar Musa, kadang-kadang meluat juga nak layan Anwar Musa. Ni artikel dia saya tak bawa sebab saya tak bawa.
saya cadangkan kepada Anwar Musa, tolong duduk diam. You are not the deputy president or president. Presiden kau sendiri tak boleh pakai. Kalau kau benar-benar pemimpin Melayu pejuang jati, mula-mula tegur presiden kau sebab presiden kau gagal. UMNO ini seolah-olah satu parti yang tidak berkapten, tidak ada presiden. Sebab presiden boleh kata, saya tak boleh kawal ahli-ahli saya walaupun nak sokong Anwar yang merupakan orang di pihak lawan. Itu menunjukkan parti itu UMNO seolah-olah tidak ada presiden. Presiden dia tak berguna, tak berpendirian, tak berwawasan. Is a useless president. Jadi itu satu. Nombor dua, kau kalah dalam pertandingan timbalan presiden, jadi tolong duduk diam. Okey, UMNO ni banyak retorik tapi sehingga kini tak berani nak tarik diri dari tarik sokongan dari kerajaan. Banyak retorik sajalah, banyak retorik. Dan saya nak nasihatkan Anwar Musa. Okey, orang-orang kau tak boleh diterima untuk menerajui kerajaan. Tim A kau, okay? Tim A kau sungguh bermasalah. Selesaikan dulu, suruh mereka pergi selesaikan dulu kes-kes mahkamah, okay? Jadi jangan nak berretorik, because sebenarnya saya dah sampai tahap aku tak kisah pun UMNO nak buat apa. Sebab UMNO bagi saya, UMNO yang asal lah, semangat 1946 tu saya dah cerita dulu, dah lama berkubur, okay? Jadi Anwar Musa ni buang masa lah, buang masa. Ni benda ni dah ulang tayang, ulang siaran lah. Kita dah dengar banyak kali dah. Okay? Is no point talking. Buat, jangan buat. Tak nak buat, jangan buat. Saya juga ingin memberitahu bahawa pengesahan telah dibuat bahawa apabila Tengku Razaleigh Hamzah menghadap yang di Pertuan Agong, dia bukan menghadap mewakili UMNO. Itu sajalah, itu saja. Okey? Dan oleh itu saya ulangi, saya ringkaskan, Tan Sri Muhyiddin Yassin seeloknya berundur dengan kadar segera sebelum terlambat. Maksud saya sebelum terlambat tu, Tan Sri boleh fikir sendirilah. Nombor dua, saya mengesyorkan agar tertubuhnya sebuah kerajaan, sama ada kerajaan sementara ke kerajaan apa ke, melibatkan gandingan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razaleigh Hamzah. Sokongan saya, nombor tiga, sokongan saya padu terhadap kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Parti Pejuang. Dan nombor empat, UMNO, okay, bagi saya tak wujud. Dan saya amat kecewa dengan PAS, Parti Islamik yang dah gagal dalam tanggungjawab dia sebagai parti yang kononnya bergelar Islam. Okay, amat kecewa. Teramat kecewa. Baik, perubahan akan berlaku tak lama lagi. Saya menaruh harapan tinggi terhadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang bijaksana berjiwa rakyat, yang sememangnya setiap langkah yang dilakukannya adalah untuk rakyat, kesejahteraan kita bersama. Malaysia does not need Muhyiddin, dan saya nak tambah, Malaysia does not need UMNO, kepimpinan utama ya, Tim A, UMNO yang sedia ada. Okay? Dan Malaysia does not need gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Kegagalan terbesar dalam sejarah tanah air. Saya tak boleh terima, ini kononnya Melayu Islam, tapi yang putar belik agama, yang memperdaya Melayu Islam adalah UMNO. Okay? Yang memijak-mijak, menunggang sini, menunggang sana untuk kepentingan peribadi, UMNO. Yang memperbodohkan ummah atas kononnya nak buat penyatuan ummah dan sebagainya, kencing atas ummah, UMNO. Dan juga PAS to some extent. Okay?